Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riyad Jaim bertekad akan meneruskan kesinambungan pembangunan di kawasan Serian sebagai membalas kepercayaan para pengundi yang memberikan kemenangan kepadanya pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lepas. Menurutnya, beliau akan bekerjasama dengan ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Kedup dan Bukit Semuja dalam memastikan Serian dimartabatkan ke peringkat lebih tinggi pada masa akan datang. Ujarnya lagi, dalam tempoh 5 tahun ini, beliau akan memastikan pembangunan kemudahan dan infrastruktur termasuk hospital baru, kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS, balai polis dan kompleks persekutuan. Di samping itu katanya, tindakan susulan juga akan dilakukan bagi mempercepatkan pelaksanaan projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Serian No. 2 serta Sekolah Kebangsaan SK Sri Sadong. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan selepas menyempurnakan Majlis Kesyukuran Kemenangan PRU15 Ahli Parlimen Serian di Awah Gawai Tun Abdul Razak, Kampung Picin Serian pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau menyeru kepada semua warga setempat termasuk para mengundi agar turut memberikan kerjasama padu bagi merealisasikan matlamat membawa lebih banyak pembangunan di Serian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Richard Riyad berkata, Institut Latihan Perindustrian ILP Serian dijangka akan siap sepenuhnya pada September 2023. Dengan kemudahan tersebut diharap akan melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi pada masa hadapan. Laporan seterusnya, masyarakat hari ini perlu mengubah corak pemikiran dengan tidak hanya mengharapkan apa yang negara harus lakukan kepada mereka, sebaliknya memikirkan apa yang perlu disumbang kepada negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, salah satu usaha masyarakat adalah dengan keluar mengundi dan memilih pemimpin yang layak membawa suara rakyat. Beliau berucap demikian semasa menghadiri program Perintis 1828 Belia Bersatu Tanjung Datu di Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lunduk pada Ahad. Program yang ditubuhkan sebagai sayap baru Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB iaitu sayap belia PBB itu turut diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat selaku Jawatankuasa Gerak 1828 Parti PBB Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai. Semasa berucap, Datuk Dr. Anwar menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai fungsi Perintis 1828 yang menjadi platform anak-anak muda dari umur 18 sehingga 28 tahun turut serta dalam mengundi pemimpin masa depan. Katanya, Perintis 1828 adalah unik kerana ia menggabungkan golongan belia dan belia wanis di bawah satu sayap namun tidak serupa seperti sayap induk, wanita dan pemuda. Manakala di Sadong Jaya dengan seramai 200 belia di situ telah mengikuti kursus pra-perkahwinan yang diadakan di Dewan Warisan Sadong Jaya pada Sabtu. Kursus selama 2 hari anjuran pergerakan wanita cawangan Sadong Jaya dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Samarahan dan Klinik Kesihatan Sadong Jaya itu banyak memberi manfaat kepada para peserta kursus sebelum mereka melangkah ke alam perkahwinan. Selain ceramah, turut diadakan pemeriksaan kesihatan oleh kaki tangan dari Klinik Kesihatan Sadong Jaya. Program siri ke-6 itu turut diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Berangkap Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo dan Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii. Semasa berucap, Insinyur Aidil mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang menjayakan program berkenaan. Rodiah dalam ucapannya juga berharap para peserta kursus dapat memanfaatkan ilmu yang disampaikan untuk kegunaan mereka pada masa hadapan. Beralih ke perkembangan di Miri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN KSH Miri telah mengadakan aktiviti penguatkuasaan serta ops terjah ke atas barangan keperluan di kawasan Bandaraya Miri. Seramai 5 pegawai penguatkuasa KPDN KSH Miri telah memeriksa 20 premis pada Ahad yang mengkhususkan pemeriksaan tanda harga, alat timbang sukat dan pemeriksaan bekalan. Turut diadakan pemeriksaan ke atas barangan keperluan harian seperti ayam, telur ayam dan minyak masak bertujuan memastikan bekalan barangan tersebut berada dan dijual di pasaran. Sehubungan itu, KPDN KSH Miri menggesa orang ramai yang mempunyai sebarang aduan atau pertanyaan boleh menyalurkan maklumat menerusi kaedah berikut.
Manakala di Sarike dengan Lembaga Pelawat Hospital diketuai Anton Tan telah menyampaikan sumbangan berupa kerusi, bakul dan troli kepada Hospital Sarike. Sumbangan disampaikan dalam majlis ringkas baru-baru ini dengan pihak Hospital Sarike diwakili Dr. Yang Siang Yun. Sumbangan kerusi untuk kegunaan di ruang menunggu Hospital Pakar Sarike bagi memberi keselesaan kepada pesakit ketika menunggu, manakala bakul dan troli untuk kegunaan di pusat hemodialisis. Selain itu, sumbangan bertujuan meningkatkan kemudahan sedia ada di Hospital Pakar Sarike sekaligus memberi keselesaan kepada para pesakit. Ini adalah sumbangan yang pertama selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2020 hingga 2021 yang lalu. Lembaga Pelawat Hospital berharap sumbangan seperti ini sedikit sebanyak dapat mengeratkan hubungan antara pihak hospital dan pesakit-pesakit yang datang memerlukan rawatan di Hospital Pakar Sarike. Selanjutnya, kurang seminggu lagi perayaan Hari Krismas 2022 akan disambut oleh seluruh penganut Kristian di seluruh dunia. Bagi penganut Kristian di Sarawak, sambutan Krismas kali ini pastinya sangat bermakna setelah 2 tahun tidak disambut meriah akibat penularan pandemik COVID-19. Sekalipun tradisi berziarah telah dibenarkan, namun sebilangan rakyat negeri ini tetap akan mengamalkan prosedur operasi standard SOP dalam memastikan penularan wabak COVID-19 tidak kembali berulang. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa penganut Kristian yang bakal menyambut perayaan Krismas. Rata-rata mereka meluahkan rasa syukur dan gembira serta berharap sambutan kali ini lebih meriah daripada yang sebelumnya. Normally we celebrate Christmas on the 24th. We have family over for dinner. So this year will be a bit special because my father has just gotten through his cancer. So it's very special for us, and all our families are coming back from Singapore and from overseas. So we wish everybody a very happy and very safe Christmas. Thank you very much. Hi, wishing everyone Merry Christmas, all Malaysian. Hoping that this year we will celebrate our Christmas with a joyful heart and a grateful heart. And also we pray for a better Malaysia with this new governance, and we pray for good health for everyone. Thank you. Tahun tu, aku looking forward Christmas. Tahun tu Laban dah 2 tahun ada isi Christmas. So, kalau Christmas tu kalau boleh pulai tu salah satu kami amat gagah hati lah Laban boleh kumpul banyak malamnya kami boleh makai sama banyak hari Siti kami boleh pergi semayang. So sebagai satu keluarga Laban dah lama dan isi bertemu. So tu aku akan mengucapkan selamat Hari Christmas kepada bala kawan semua menjadi malam makan. Terima kasih. Merry Christmas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.